Dr. 9 TV. Kuliah. Assalamualaikum. Untuk kuliah hari ini, kuliah CFT 1063, minggu ketiga, kita akan membincangkan berkenaan dengan satu lagi elemen multimedia yang agak penting untuk digunakan dalam projek multimedia yang bakal dilaksanakan ataupun yang dibuat oleh para pelajar kita, iaitu teks, di mana teks merupakan satu elemen yang sangat penting, biasanya digunakan untuk menyampaikan mesej ataupun informasi kepada hasil produk multimedia yang kita bangunkan. Okey, seterusnya kita kena bincang sikit berkenaan dengan objektif pembelajaran, learning outcome, iaitu bila di akhir kursus ini ataupun chapter ini, pelajar-pelajar berupaya untuk mengenal pasti komponen-komponen teks yang lebih spesifik, karakteristiknya yang kita akan bakal pelajari, di mana kita dapat pelajar dapat membezakan antara jenis teks ataupun typeface dia dan juga style teks yang digunakan. Okey. Para pelajar juga mampu untuk menerangkan setiap ataupun kategori ataupun tipografi yang digunakan. Maksudnya kita boleh tahu apa prinsip-prinsip dia dan juga apa garis panduan yang kita boleh guna pakai dalam tipografi yang berbeza ini untuk diadaptasikan dalam projek multimedia para pelajar. Okey, kalau kita tengok di sini, ini beberapa pelbagai contoh yang kita boleh lihat jenis teks. Okey, dia terdapat pelbagai saiz, pelbagai jenis dan juga pelbagai kategori. Kita boleh tengok kat sini teks yang berbeza. Okey, di mana penggunaan yang berbeza ni adalah bergantung kepada jenis ataupun kandungan yang ingin kita hasilkan. Okey, kalau kita tengok ini hanya satu color, mungkin kalau kita menggunakan kombinasi warna juga, dia akan memberi satu impak yang berbeza dalam penghasilan sesuatu produk multimedia, termasuk grafik dan juga motion grafik. Okey, walaupun slide ni dalam bahasa Inggeris, saya cuba explain atau dalam bahasa, mungkin saya menggunakan dua bahasa juga untuk para pelajar memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan kandungan kuliah kita pada minggu ini. Okey, kalau kita tengok di sini definisi teks itu sendiri, kalau kita tengok teks itu merupakan kombinasi antara simbol dan juga yang digunakan untuk tulis ataupun untuk kita ataupun kata-kata spoken, berbicara, untuk kita berbicara, kita menggunakan teks. Teks adalah tulisan, tetapi bila kita berbicara is a spoken, tetapi kita merujuk kepada tulisan untuk kita berbicara. Okey, kalau kita tengok juga di sini, kebanyakan sistem komunikasi dia menggunakan teks, di mana dapat menyampaikan mesej, di mana dua individu yang ingin berkomunikasi, dia menggunakan teks sebagai medium perantara. Okey, begitu juga dalam projek multimedia, kita banyak juga menggunakan komponen teks ini, di mana komponen teks ini juga menjadi satu perkara yang penting dalam penghasilan setiap produk ataupun setiap reka bentuk multimedia itu sendiri. Okey, kalau kita tengok juga teks ini juga adalah boleh digabungkan dengan elemen-elemen lain multimedia tersebut dalam presentation kita, untuk menjadikan presentation kita agak menarik dan juga penuh dengan maklumat yang dikehendaki ataupun yang ingin di present ataupun dipersembahkan
okey, dalam bentuk yang agak unik dan juga berbeza. Okey, sebenarnya teks ni agak mudah untuk dimanipulasikan sebab dia banyak, kalau kita tengok karakter pun banyak, karakter ataupun huruf-huruf dalam satu teks tersebut terdapat pelbagai jenis di mana kita boleh jadikan dia sebagai salah satu kata asas kepada reka bentuk kreatif kita ataupun reka bentuk multimedia dan juga grafik, termasuk poster dan juga motion picture. Okey, biasanya dalam projek multimedia ataupun dalam projek berkaitan dengan computer generated image ni ataupun sistem komputer multimedia kita katakan, biasanya teks ni dia digunakan sebagai title atau tajuk dan juga paragraf untuk menerangkan dengan lebih lanjut sesuatu perkara. Okey, termasuk juga scrolling text, teks yang scrolling di bawah tu, tulis sekiranya scrolling, dan juga to use sebagai navigation. Navigation biasa dalam web page yang biasanya kita buat navigation untuk link, untuk link sesuatu file HTML tersebut, kita biasa link dengan menggunakan teks. Dan juga penting untuk teks ni kita digunakan sebagai asas kepada infografik. Okey, kita pergi lebih detail sedikit. Kalau teks ni sebenarnya dia menggunakan huruf-huruf kita panggil alphanumeric. Alphanumeric di mana ada number iaitu karakter, ada alphabet A to Z. Dalam kebanyakan bahasa lah, bahasa English atau bahasa Melayu, kecuali bahasa-bahasa lain lah, okay, bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. And then kita number, sepertilah kita guna banyak number, okay, dan juga special character tidak ketinggalan juga adalah simbol yang kita gunakan sebagai asas kepada teks tersebut. Okay. Sebenarnya kalau kita guna teks saja pun kita boleh mampu membuat produk multimedia tu dengan lebih kreatif, bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey, kalau kita tengok kat sini, teks dan grafik ni bila di-combine dia akan menjadi infografik. Itu kita shortkan sebagai infografik. So teks infografik adalah infografik, di mana dia boleh dijadikan sebagai satu kombinasi yang agak lengkap untuk menghasilkan poster ataupun menghasilkan branding itu sendiri ataupun logo, logo syarikat dan sebagainya. Biasanya yang menggabungkan perkataan ataupun teks tersebut dengan grafik berbentuk shape ataupun bentuk dan juga image yang tertentu. Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok website, website seperti website Wikipedia ni, okey, kita tengok. Kalau kita tengok secara keseluruhan layout ataupun web page ni, okey, dia terdiri daripada pelbagai kombinasi antara teks, grafik dan image. Okey, kalau kita tengok teks lah yang ada alfabet ni, termasuk heading dan juga subheading dia dan juga paragraf. Yang kedua kita boleh tengok shape ataupun bentuk shape ni, dan box ni pun shape juga, dan image seperti gambar-gambar ni. So ini ada 3 komponen yang kita gabungkan dalam satu web page. Okey, ini satu lagi contoh yang kita gunakan teks sebagai hyperlink. Kalau kita tengok dalam kebanyakan website, rasanya para pelajar sudah biasa dengan website sekarang. Okey, di mana bila kita ingin klik sesuatu web page tersebut, dia akan hyperlink ataupun dia akan ada line. So line tersebut adalah merupakan satu hyperlink lah untuk kita klik. Dia sekarang ni kalau line tak ada, dia akan menggunakan color yang berbeza atau warna yang berbeza bila kita nak klik tu. Okey, itu juga adalah salah satu daripada kelebihan lah ataupun antara kelebihan yang kita gunakan teks sebagai medium untuk komunikasi.
Okay, bukan sekadar komunikasi secara bertulis, tetapi komunikasi antara dua file HTML tersebut. Okay, kita guna teks. Kita tahu contoh kalau kat sini market ataupun solution, kita boleh klik ni sebenarnya. So kita tahu apa dia membantu kepada navigation tersebut. Itu kalau dalam penghasilan sesuatu website ataupun penghasilan design web tersebut. Okey, ini salah satu lagi contoh. Kalau kalau para pelajar tengok kat sini, ini adalah pelbagai jenis teks alphanumeric tersebut, tetapi direka bentuk dalam flavor yang berbeza ataupun dalam mengikut cita rasa kreatif lah, cita rasa kreatif kat sini. Kalau kita tengok, kalau A pun dia pakai A macam tu, dan juga ini sebenarnya kita ada software sebenarnya untuk kita create ataupun kita bangunkan font ataupun tipografi kita sendiri. Okey, dia ada software. Saya lupa, nanti kalau dah saya jumpa nanti saya akan beritahu lah. Okey. Okey, terlalu banyak lah. Kalau pergi dekat Word document pun kita tengok pelbagai jenis reka bentuk tipografi yang kita boleh pilih dan kita gunakan dalam projek multimedia kita. Okey, karakteristik sesuatu teks ataupun huruf yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah font. Apa yang kita perlu faham, font ni adalah design kepada set of character tersebut. Okey, design dia macam mana? Okay, design dia bentuk dia macam mana? Font tu kita namakan sebagai font. Okey. Dan juga font ni adalah kita panggil satu koleksi karakter yang dimiliki dalam family yang sama. Maksudnya bila kita punya handwriting lah. Okay, handwriting kita memang sama lah. Tapi A kita macam ni, ada setiap individu dia lain dia punya handwriting. Jadi katakan satu handwriting tu merupakan satu jenis font. Okey, dan karakter-karakter tersebut adalah memiliki dipanggil typeface yang sama. Okey, sama family. Jadi kita boleh kenal pastilah font tersebut. Okay, for example kalau kita tengok ke atas ni pun, ini adalah satu font. Okey, ini satu font yang lain. Okey, ini satu font yang lain. So dia setiap karakter tu dia memiliki persamaan, okey, dalam aspek bentuk, tetapi berbeza dari aspek huruf tersebut ataupun perkataan ataupun huruf. Okey, font biasanya dia ada satu basis consistency lah. Bila kita tengok karakter, kita tahu A dia sama, A dia akan A yang sama. Tetapi jika B lah. So font itu font. Okey. Okey, typeface ni adalah set of character yang memiliki design yang sama. Okey, typeface mempunyai design yang sama. Maksudnya kalau kat sini ini yang popular, Arial. So dia ada satu design yang sama. Okey, tetapi karakter berbeza. Okey, termasuk dia punya number dan juga special character dia dan juga simbol. Dia ada satu typeface yang sama. Okey, tetapi dia dalam satu set yang samalah. Okey. Contohnya kat sini untuk lebih kita faham perbezaan antara typeface dan juga font tersebut. Kalau kita tengok typeface, okey, ini typeface dia. Okey, Roboto. Kalau font dia ada variation lagi. Okey. So kita boleh kategorikan variasi ini adalah member kepada typeface sebelah sini. Okay, this is the entire family of the font. Tetapi font dia lebih ada variasi lagi, variasi kepada typeface Roboto. Jadi Roboto thin, Roboto light, Roboto regular, Roboto medium dan Roboto bold, termasuk Roboto black. So black ni maksudnya yang paling bold lah. Okay. Ini font versus typeface.
Okey, font size pula adalah size tersebut. Size, kecil ke besar, dia ada number lah, berapa belas, 10, 9, mungkin sampai 72, size font. Ini kalau kita tengok 72. Type font 16 dan juga kita mungkin boleh menggunakan satu font family type yang sama, typeface yang sama, tetapi size font yang berbeza. Size font berbeza. Style, berbeza pula style. Style ni yang paling basic, bold, italic and underline. Yang stroke pada itu pun salah satu font style. Kalau kita bercakap berkenaan dengan font style, 3 perkara ni lah yang biasa kita guna. Sama ada apa font style apa? Bold. Good. Font style apa? Stroke. Or underline. So we can understand ataupun kita dapat memahami arahan-arahan ataupun macam mana kita nak berkomunikasi bila kita melibatkan dalam projek pembangunan multimedia ni. Kita kena faham perkataan ataupun term-term yang kita gunakan dalam proses penghasilan projek multimedia tersebut, supaya kita tidak kata berlaku jurang komunikasi lah, ataupun kita dapat menerima dan memberi arahan dengan tepat kepada setiap aktiviti ataupun setiap perkara yang ingin kita hasilkan dalam projek multimedia tersebut. Ini contoh kalau kita tengok bold, rasanya dah biasa, tak perlu nak explain lah. Italic pun dah biasa, dan underline. So this is quite straightforward. So para pelajar memang sudah faham. So saya boleh skip je this one. Kategori font kalau kita tengok kat sini, dia kategori yang berbeza. Kategori serif, sans serif and decorative. Sans serif biasanya dia senang dibaca lah. Tetapi yang agak sukar dibaca jika kategori font tersebut tu tergolong dalam kategori dekoratif. Dia fancy lah. Biasanya kita tengok dalam kad ucapan, kalau kita nak tengok di poster lah, bila kita buat poster, kadang-kadang kata-kata hikmah tersebut seperti di belakang saya ni, kadang-kadang dia menggunakan dekoratif font. Tapi ada juga yang menggunakan font yang standard. Jadi dia bergantung kepada jenis message yang ingin disampaikan. Ini contoh penggunaan gabungan antara menggunakan teks dan juga shape termasuk image. Di mana gabungan 2 atau 3 elemen multimedia ini biasanya digunakan dalam penghasilan logo ataupun branding sesuatu produk. Jadi kita, for example, kita tengok Facebook kat sini, Adidas, Citibank, Target, LinkedIn, Coach, Honda dan sebagainya. So dia bergantung kepada sejauh mana kita ingin jelaskan sesuatu branding tersebut. Sebagai contoh, kalau di sebelah sini dia lebih tradisional lah, lebih elegan sebab perkataan dia tu agak terasing, macam Honda, logo di atas, perkataan di bawah ataupun dia punya teks. Kalau yang ni dia lebih modern dan casual, dan biasanya dia lebih user friendly dan lebih approachable lah. Bila tengok tu dia lebih menarik, lebih terus kita boleh translate apa message yang ingin disampaikan. Dia lebih kepada more casual. Ini contoh lah, contoh explanation. Nanti para pelajar boleh rujuk di sini. Kalau kita tengok kat sini, biasanya serif ni digunakan untuk printed work, di mana dalam newspaper, magazine dan sebagainya. Biasanya kita guna serif ni kalau kita ingin menceritakan sesuatu yang berbentuk historical, maksudnya dia lebih kepada fakta dan sebagainya. Tetapi serif ni dia tidak sesuai untuk skrin yang agak kecil, dan juga sebab dia susah untuk kita baca. Kalau sans serif ni biasanya digunakan oleh designer untuk on-screen application, sebab dia lebih jelas. Dia macam
senang dibaca, dia very sharp edges dia sharp kat sini, and then easy for rendering on the screen, dan juga kita lebih relax sikit, kita baca pun rasa tidak dapat, sebab dia memang edges dia tu very sharp. Okay, dan kalau kita tengok kita lebih orang kata biasa untuk interact dengan orang kata kalau kita nak establish satu branding ataupun satu logo, kita lebih sesuai guna sans serif lah. Okey, seterusnya kategori font. Okey, satu lagi kategori font yang kita rasa memang agak orang kata perlu kita ketahui, iaitu dekoratif, kategori dekoratif, di mana kategori dekoratif ni biasanya kita gunakan seperti saya cakap tadi lah, atau kita dalam kad ucapan ataupun dalam mungkin you nak wish happy birthday ke, ataupun good luck dan congratulations and so on. Biasanya kita gunakan dekoratif font lah. Okay, dia walaupun dia digunakan untuk kita mencantikkan ataupun memberi satu kelainan kepada artwork kita tu, make sure teks tersebut tu boleh dibaca. Okay, kalau sukar dibaca mesej ataupun informasi yang ingin disampaikan tu, dia agak terganggu di situ. Okay, satu lagi, make sure kalau kita guna decorative font ni, pastikan dia reader friendly, okay, and biasanya boleh capture attention lah. Okay, dia bergantung pada mood lah, mood apa yang kita ingin sampaikan dalam sesuatu kandungan multimedia tersebut. Okay, satu lagi yang penting yang perlu para pelajar ketahui adalah dari sudut paragraph alignment. Okay, paragraph alignment. Okay, di mana dalam paragraph alignment ni kita tengok secara macam kita tengok margin dia lah. Okay, flush left, flush right and centered or justified. Okay, ini contoh dia. Kalau left alignment sebelah left, okay, center alignment di tengah, okay, right alignment di sebelah kanan, dan justified dia justify je, dia sama je. Okay, sebelah kanan sebelah kiri itu dia justify. Okay. Okay, ini contoh paragraph alignment. Paragraph alignment, kalau kita tengok kat sini, paragraph alignment contoh dia flush left layout. Okay, kat sini macam ni. Flush right layout macam ni. Okay, flush right centered macam ni. Flush left centered juga sebelah sini, tapi dia lebih kepada right. Dan kalau yang kat sini picture on the top, kalau kita bagi instruction picture on the top, ini maksud dia. Kalau type top poster, jadi poster kat bawah, type kat atas, and then picture bottom picture, maksudnya picture di bawah. Okay. Okay, sekarang kita tengok sikit macam mana kita nak bekerja dengan teks ni, sebab kita kena memahami, apabila kita dah memahami sesuatu karakter, sesuatu teks tersebut dan jenis dia, kategori dan sebagainya, kita kena sesuaikan dengan apa yang ingin kita buat, termasuk projek kita juga. Okey, kalau kita tengok teks ni pun dia ada keunikan dia sendiri, ada kebaikan dia dan ada kelebihan dia sendiri. Okey, yang kita perlu adaptasi dalam untuk kita integrasikan ataupun kita gabungkan elemen-elemen multimedia yang lain, termasuk teks ni, untuk menghasilkan satu produk multimedia yang menarik dan juga memberi impak kepada sesiapa yang melihatnya. Okey, yang pertama, bila kita menggunakan teks ni, make sure teks tu adalah concise. Concise ni maksud dia kat sini, dia memang orang kata apa, sesuai lah. Concise ni macam mana saya nak explain, dia macam walaupun digunakan tu agak minimum, tetapi dia sesuai dengan keadaan dia. Okey, dia orang kata apa, padu lah. Maksudnya kat sini concise ni mungkin kita boleh lihat dia guna dengan sepatutnya lah. Sepatutnya, maksudnya kita boleh, walaupun dia agak minimum, tetapi mengikut keperluan. Okey, terutamanya dalam multimedia application lah, sebab objektif kita menghasilkan projek multimedia ni adalah kita ingin mengurangkan beban
pemikiran. Maksudnya bila kita tengok sesuatu produk multimedia ataupun animation tersebut, dia straight away boleh faham ataupun dapat memahami dengan lebih cepat. Okey, dia panggil rich information. Okey, rich, kaya dengan maklumat. Jadi kalau kita teks dia banyak sangat, jadi maksud dia orang yang lihat ataupun audience yang ingin melihat sesuatu produk multimedia itu terpaksa baca. Okay, baca teks tersebut banyak sangat. Jadi dia menggunakan pemikiran ataupun menggunakan skill membacanya agak tinggi. Jadi dia terpaksa menggunakan minda dia untuk memahami dan membaca setiap teks atau huruf yang ditulis di dalam elemen ataupun ditulis dalam produk multimedia tersebut. Jadi kita try gunakan ikut kesesuaian. Jadi kalau kita tengok kat sini, secara kata rule of thumb dia, maksudnya kebiasaannya jangan melebihi separuh daripada skrin. Okey, jangan melebihi separuh daripada skrin. Okey, sebagai contoh kat sini, kalau kita tengok kat sini, ini contoh penggunaan teks dalam poster dan juga dalam infografik ataupun dalam buku. Kalau kita tengok contoh kat sini, diagram yang kita rujuk kat sini, infografik layout cheat sheet kat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini banyak gambar-gambar, teks kurang je. So paling banyak pun dalam 30%. Okey. Kalau boleh 20%, 25%, that's the maximum. Okay, to make sure the poster give kaya dengan maklumat gambar tersebut. Teks tu hanya sebagai kita nak establish a context. Maksud dia kat sini orang tahu ni like a caption. Very limited to use text as a paragraph. So depends on the nature of the product multimedia tersebut. Okay, kalau kita tengok layout buku kat sini pun sama. Okay, teks tu mungkin kita asingkan. Okay, satu page, okay, satu segmen tu dia hanya teks, satu segmen lagi atau section lagi kita fokus kepada grafik ataupun teks. Okay, kita pilih lah supaya dia tak nampak crowded dengan teks yang penuh dengan teks, dia kena, orang kata bila kita buat projek multimedia ni, kita kena pastikan projek multimedia kita tu orang kata bila orang tengok tu dia tak rasa penat, dan bila kita tengok projek multimedia tersebut tu dia tak crowded dengan teks sangat. So gunakan teks tersebut sebagai elemen multimedia tu secukup rasa. Okey, seterusnya ini contoh layout kalau kita tengok kat sini juga. Okey, contoh-contoh penggunaan layout yang saya rasa bergantung kepada jenis kalau jenis produk multimedia lah. Okey, kalau kita nak highlight more on graphic and so on, so we tak payah guna, we don't need to use a lot of text. Okay, just very minimum text yang kita gunakan, sebab gambar tu telah orang kata menceritakan maklumat tu dengan jelas, okay, tanpa teks tersebut. Okay, teks tu hanya nak establish caption dan juga memberi gambaran berkenaan message yang ingin disampaikan sahaja. Okay, so kalau kita tengok juga satu lagi aspek, bukan sekadar komposisi ataupun layout teks yang kita adunkan dalam sesuatu produk multimedia, antara yang penting juga adalah kesesuaian menggunakan font tersebut, sama ada dari aspek jenis dia ke ataupun tone dia, kontra dia dan sebagainya. So supaya bila kita adaptasi dalam projek multimedia tersebut, dia tidak mengganggu audiens tersebut bila dia melihat sesuatu produk multimedia tersebut. Okey, yang paling penting kita kena fokus kepada objektif, apa yang maklumat yang ingin disampaikan menerusi penghasilan produk multimedia tersebut, termasuk siapakah yang akan menonton ataupun melihat sesuatu produk multimedia tersebut atau menggunakan produk multimedia tersebut. Okey, dua perkara, objektif dan juga audience ataupun pengguna kepada produk multimedia tersebut.
Okey, sebagai contoh kalau kita tengok kat sini, okey. Dua mesej yang berbeza yang ingin disampaikan dalam bentuk teks. Okey, dalam bentuk teks. Yang pertama adalah I love you. Okey. Yang kedua adalah I hate you. Okey. Kedua-dua teks ni dia menggunakan typeface yang sama. Okey, typeface yang sama dalam satu family yang sama. Okey, iaitu Helvetica. Okey, Helvetica New. Okey, saya pun tak pandai nak sebut ni. Okey. Tetapi yang pertama I love you tu dia menggunakan ultra light. Okey, maksudnya very light, very smooth, it shows a romantic mood. Okey, berbeza dengan yang kedua ni, okey. Dia font black tapi still dalam family font type yang sama. Okey, iaitu Helvetica, tetapi mesej yang ingin disampaikan ni adalah I hate you. I hate you. Maksudnya kita menggunakan yang black yang paling bold sebab kita nak very bold bila bergantung pada mesej. So itu yang kita kena pastilah. Okey, berdasarkan sesuaian. So setiap penggunaan teks ni dalam pemilihan sesuatu font, sesuatu typesetting dia ataupun typeface dia ni, dia bergantung pada mesej yang ingin kita sampaikan. So dia boleh juga mempengaruhi mesej yang ingin kita sampaikan dengan menggabungkan elemen teks ni dalam projek multimedia kita. So kena hati-hati juga. Okey. Okey. Ini contoh penggunaan teks dalam poster. Okay, dalam poster. Kalau kita tengok poster yang pertama ni di sebelah kanan saya ni ataupun kiri. Okey. Poster ni adalah kita tengok dua perkara, objektif dan juga audience tadi tu. Okey, kalau kita tengok tadi di sebelah ni objektif dia untuk apa? Okey, untuk kita memperkenalkan design dan juga perkataan ataupun huruf kepada siapa? Itu objektif dia. Objektif kedua adalah objektif dia untuk kita memperkenalkan letter. Okey, menerusi poster. Tetapi untuk siapa? Untuk siapa? Kita kena fikir untuk siapa. Okey, untuk audience. Maksudnya audience tu adalah kanak-kanak. Okey, di mana design tu perlulah childish sedikit. Okey, childish. Okey, color dia yang terang, ada kontra yang agak jelas, dan juga jenis font yang digunakan tu tak perlulah dekoratif sangat sehingga mengganggu kanak-kanak untuk membacanya. Okey, dia akan mengganggulah. So cukup dengan font yang basic dan senang dibaca, jelas dan juga saiz yang sesuai. Okey, berbeza dengan poster di sebelah kiri ni. Di sebelah kanan, di sebelah kiri. Okey, dia lebih fokus kepada siapa ni? Kita boleh huraikan di sini. Okey, objektif dia apa? Objektif dia adalah untuk memperkenalkan orang kata cover buku, okey, kulit buku di sini. Ataupun mungkin poster sesuatu teater dan sebagainya. Saya pun tak pasti. Okey. So apa yang nak di-highlight kat sini adalah siapa audience dia. Okey, audience dia adalah adult. So di mana adult ni dia boleh memahami perkara yang kompleks dan perkara yang kata apa yang agak serius. Jadi font tu kita kena guna sesuatu yang profesional ataupun sesuatu yang jelas untuk kita tampilkan dalam poster tersebut. Okey, dan juga kalau menggunakan decorative word ataupun decorative font di sini, dia boleh mewujudkan satu mood ataupun suasana yang menunjukkan historical kat sini. Kalau kat sini dia lebih kepada historical. Maksudnya poster ni ingin menggambarkan sesuatu cerita ataupun mungkin pementasan ataupun kandungan buku yang menceritakan berkenaan sesuatu perkara yang melibatkan sejarah ataupun historical.
So kita boleh faham macam itulah. Jadi pemilihan teks, grafik dan juga typesetting dia mempengaruhi message yang ingin kita sampaikan. Okey, seterusnya antara garis panduan lah ataupun mungkin syarat-syarat ataupun kita kata mungkin panduan lah untuk kita memilih tipografi yang macam mana yang sesuai dalam setiap projek multimedia ataupun projek grafik yang ingin kita hasilkan. Yang pertama iaitu know your font family. Maksud dia you kena tahu family dia apa. Family. Family dia dalam kategori mana tu? Times New Roman ke? Family dalam Arial ke? Itu family. Arial bold is a font. Arial narrow is a font. But Arial, which is the family, is a font which is the same dalam family yang sama. Yang kedua adalah combine, menggabungkan dua font dalam family yang sama. So kita boleh gabungkan. Itu pun rasanya dia memberi impak. Yang ketiga adalah menggabungkan serif font dengan sans serif font. Ini contoh. Maksudnya dua font yang berbeza untuk kita gabungkan. Yang keempat adalah menggabungkan dua font yang sama. Yang kelima, kontras. Kontras juga penting dalam kita nak menghasilkan grafik yang menarik. Pastikan tidak ada kontra tu agak jelas supaya tidak tenggelam lah image ataupun teks yang kita ingin gunakan, ingin kita highlight, dan background yang kita gunakan supaya mereka ataupun message tu boleh nampak lah. Kalau tak ada kontra, dia akan nampak sama, satu nada je. Jadi satu nada, jadi tidak boleh lihat dengan jelas. Yang seterusnya adalah kalau kita guna dua font, kita pun juga boleh gunakan tiga font. Mungkin berbeza jenis font dia ataupun type dia, tetapi kombinasi tu perlulah sesuai dan tidak mengganggu pemahaman ataupun untuk kita lihat dengan jelas lah sesuatu font. Yang ketujuh adalah don't mix different mood. Kan dalam font-font tertentu, font ni mewakili mood sesuatu, orang kata message yang ingin kita sampaikan. Di mana kalau kita gabungkan mood yang berbeza di antara jenis tipografi tersebut, dia akan jadi satu konflik. Apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan, mood yang macam mana. Mungkin kalau kita ambil contohlah font Joker. Jadi kita nak buat satu atau grafik ataupun satu video yang berkaitan dengan orang kata mungkin sesuatu tradisional, maklumat tradisional atau warisan. So agak tidak sesuai kalau kita gabungkan font yang menonjolkan elemen warisan dengan elemen berkonsepkan funny ataupun berkonsepkan Joker tadi tu. Jenaka. Jadi dia akan ada kontradik ataupun konflik. Konflik mood dalam tipografi yang kita pilih. And then seterusnya yang ke-8, kita combine font for complementary, maksudnya mood dan yang sama dalam sesuatu perkara yang ingin kita buat. Jadi maksudnya dia font yang berbeza, tapi font yang berbeza tersebut tu dia menggambarkan satu mood yang sama. Itu yang penting juga untuk dalam pemilihan tipografi. Yang seterusnya adalah use a different font tetapi dalam family yang sama. Tetapi
weight dia berbeza. Okay, weight dia dalam family yang sama, tetapi weight dia berbeza, size lah maksud dia kat sini, size dan juga mungkin font dia. Okay, size yang sama tetapi font yang berbeza. Okay, maksud dia dalam family yang sama. Tadi kalau kita ambil Times New Roman tadi, dia ada satu Times New Roman narrow dan juga Times New Roman bold. Okay, jadi kita boleh gabungkan dua ni sebab dia tak nampak pelik lah. Okay, so yang terakhir, yang ke-10 adalah try to avoid font-font yang agak dekoratif yang terlampau. Maksudnya kita hanya menggunakan font yang dekoratif ni untuk event-event tertentu dan juga untuk perkara-perkara tertentu. Okay, kita jarang gunalah font yang dekoratif ni, melainkan dalam penghasilan art dan juga seni art dan juga multimedia. Tetapi kalau kita guna dalam kata penggunaannya untuk kita buat sesuatu poster dan sebagainya, jaranglah kita gunakan dekoratif teks ni. Biasanya dekoratif teks ni kita kena pasti dululah requirement audience dia, audience dan objektif message yang ingin kita sampaikan menerusi teks tersebut. So samalah kalau kita nak combine dalam projek multimedia pun, kita kena consider ke-10 kata garis panduan tipografi ni untuk kita orang kata mix and match lah, agar kombinasi tersebut tu tidak nampak bercelaru ataupun kita kata nampak tidak lengkap, tidak balance dan sebagainya. Jadi garis panduan ni apa penting lah untuk kita ikuti. Ini sebagai panduan tetapi bergantung kepada kreativiti masing-masing. Okey, seterusnya untuk walau bagaimanapun kalau kita nak gunakan kata decorative font ni, walaupun dia agak menarik, okey, pastikan dia mudah dibaca. Okey, mudah dibaca dan senang dibaca. Okey, biasanya kalau kita guna ataupun dalam mana-mana kata dalam mana-mana keadaan lah penggunaan teks ni dalam multimedia dan grafik, kalau heading biasanya kita menggunakan 14 to 48 point. Kalau untuk subheading kita guna separuh daripada size heading, dan untuk text block kita gunakan 10 hingga 12. Jadi banyak maklumat yang kita boleh tulis lah. Okey, kalau besar sangat dia dah jadi tak dapat dibezakan antara heading, subheading dan juga text block. Okey, tapi make sure dia senang dibaca dan struktur kandungan tu dia agak tersusun lah. Jangan kata heading tu kat bawah, jadi dekat tepi dan sebagainya. So ini juga mempengaruhi reka bentuk sesuatu grafik art yang ingin dihasilkan, termasuk juga produk multimedia seperti video dan animasi yang dihasilkan. Okey, ini contoh size dan juga kalau kita yang kecil biasanya kita agak sukar untuk dibaca, tetapi yang besar agak jelas. Ini bergantung pada audience lah. Kalau audience tu tak selesa dengan color tertentu, kita kena pasti color yang macam mana yang tidak yang memberi kepenatan kepada mata kita, dan juga font size yang sesuai lah, bergantung kepada kandungan yang ingin kita hasilkan. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok ini dua teks yang sama, dua heading yang sama, tetapi menggunakan type family ataupun menggunakan typeset yang berlainan dan juga font yang berlainan. Okey, so yang ni lebih mudah dibaca, okey, berbanding yang di sebelah ni. Okey, ni agak dekoratif dan fancy ya. Okey, satu lagi perkara yang agak penting dalam kita menggunakan teks ni dalam projek multimedia kita, iaitu please kita kata membuat penilaian ataupun memberi perhatian kepada jenis style dan juga warna yang kita gunakan. Okey, warna.
Okey, kalau style tu kita tengok bold, italic dan underline. Ini style. Okey, biasanya kita guna untuk emphasize the in printing material. Maksudnya kalau kita nak gunakan dalam material untuk printing, biasanya kita gunakan style yang tertentu, dan pastikan kalau kita gunakan color tu color yang sesuai dan kontranya yang agak seimbang. Sebab nanti kalau tak, nanti bila kontra tu dia tidak ada kontra sangat, teks yang ingin kita highlight kat situ dia tak nampak dengan background tu. So kadang-kadang bila kita tengok dekat skrin dan juga bila kita print dia berbeza. Jadi kata apa, kita kena perlu lebih teliti lah dalam pemilihan style dan juga colours. Kadang-kadang di skrin kita nampak jelas, tetapi bila kita print dia tidak nampak jelas dan mungkin mengganggu kualiti lah mungkin. So itu satu. Dan juga jika kita menggunakan jenis komputer ataupun skrin yang berbeza, mungkin kualiti display tu dia berbeza juga. Okay? Dia agak jelas lah kalau kita boleh tengok antara skrin-skrin yang pelbagai ni, dia ada resolution tertentu, dia ada satu kualiti display itu sendirilah, bergantung juga kepada jenis pemilihan, mempengaruhi keputusan yang kita buat lah dalam pemilihan style dan juga colours ataupun warna sesuatu teks tersebut. Okey. Okey, ini contoh kalau kita tengok kontra ratio ini lebih. Kalau kita tengok sini, ini kontra yang rendah. Okey, dia susah dibaca. Ini kontra yang agak tinggi, lebih senang dibaca. Okey. Ini pun sama. Kalau dibandingkan antara warna biru dan hijau ni, yang ini kurang sedikit, tetapi ini lebih jelas kontra dia. Okey, yang seterusnya pun sama, ini lebih jelas, ini kurang jelas. Jadi dia ada value dia ataupun ukuran yang kita ukur, ratio, kontra ratio. Jadi kalau kita buat produk multimedia pun kita akan tengok kontra ratio ni lah, supaya kita boleh kena pasti dengan lebih jelas kontra tersebut. Sama macam ni kat sebelah, kat belakang ni. Okey, yang poster-poster yang kat belakang ni, itu pun pemilihan kontra ataupun nilai kontra yang sesuai tu dia mempengaruhi macam mana kita nak highlight sesuatu teks tersebut. Okey, jika kita letak bersama-sama dengan background ataupun latar belakang sesuatu grafik ataupun video yang ingin kita hasilkan. Okey, okey, yang terakhir dalam kuliah kita pada kali ini adalah kita gunakan yang juga penting kita antara yang penting juga adalah kita kena pasti typefaces yang sesuai dengan size dia. Kadang-kadang typeface ni berbeza, size dia pun berbeza juga, termasuk style dia berbeza. Jadi kadang-kadang size dia kena adjust balik. Itu kena tengok baiklah. Walaupun size nya sama, tetapi bila kita tukar typeface dia yang lain, mungkin size dia berbeza, termasuk style dia. Okey, sama kalau para pelajar biasa gunakan, kita guna katakan font tertentu, bila kita tukar je typeface dia ataupun font dia, size juga turut bertukar. So dia tak ada yang standard lah kalau kita lihat kat sini. Okey, so type setting juga mempengaruhi size. Okey, walaupun size sama, tapi jika type setting berbeza, sebenarnya size tu juga turut berbeza. So perlu berhati-hatilah dalam pemilihan type setting, size dan style tersebut agar dia senang dibaca dan mudah tidak memberi perbezaan yang amat ketara lah jika kita print. Sama ada kita tengok melalui skrin dan juga output yang kita print. Okay. Yang penting bila kita pemilihan teks ni, pastikan kita pemilihan teks tersebut adalah konsisten, agar tidak ada perbezaan yang amat ketara lah. Dia konsisten dari sudut typeface dan juga font
Saiz mungkin berbeza bergantung kepada koordinasi ataupun layout dan juga komposisi yang ingin kita buat dalam sesuatu produk multimedia tersebut. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja untuk kuliah pada hari ini. So terima kasih kerana mengikuti kuliah pada kali ini, dan jangan lupa aktiviti tutorial seperti yang dinyatakan dalam slide. Okey, yang pertama, cuba explore beberapa video editing software untuk pelajar gunakan dalam menghasilkan produk ataupun video tersebut, video projek kita. Dan juga kena pasti project development. Okay, apa proses-proses yang berkaitan dalam penghasilan produk multimedia, dan juga beri fokus kepada penghasilan storyboard. Okay, macam mana kaedah penghasilan storyboard, template yang macam mana yang ingin digunakan, okay, format yang macam mana yang ingin kita gunakan agar penggunaan storyboard tu membantu dalam kita menghasilkan production multimedia kita, termasuk penggunaan elemen-elemen lain, komponen multimedia yang lain dalam projek multimedia tersebut. Dan yang terakhir sekali, kalau boleh ataupun memang perlulah, okey, memang wajib kita hasilkan skrip untuk setiap editing video. Biasa kita buat video ni dia ada kandungan multimedia, komponen multimedia, animation, text, video, audio dan sebagainya. Jadi penulisan skrip ni adalah membantu dalam kita menghasilkan voice over ataupun kandungan teks yang dibaca dalam bentuk voice ataupun dalam bentuk sound tadi, untuk kita gabungkan dalam penghasilan multimedia production tersebut. Okey, sekadar itu saja. Saya ingat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan membantu para pelajar dalam penghasilan projek multimedia. So, terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Dr. 9 TV.